hebat dari sudut hartanya dan sebagainya, kan? Ataupun orang yang sombong, orang yang macam berlagak contohnya lah, begitu kan. Jadi orang macam ni, bila kita berhadapan dengan orang macam ni, tak boleh kita nak merendah diri. Mesti kita menunjukkan izzah kita, kemuliaan kita sebagai orang yang mahfaz Al-Quran. Jangan pula kita rasa lemah, kita rasa malu, segan. Oh, dia hebat lah, dia lagi kemah apa sebagainya. Tak, orang mahfaz Quran, dia adalah orang yang paling hebat. Kitab ini penting bagi orang mahfaz Quran. Terutamanya dalam waktu PKP ini, waktu-waktu cuti yang kita dah lama tinggalkan, sepatutnya kitab ni dijadikan sebagai suatu ulangan bacaan, supaya kita faham Quran ni dia punya tata cara dia. Quran ni dia ada kelebihan dia. Quran ni dia punya kaedah dia, yang tak boleh kita samakan sebagaimana dengan buku-buku yang lain. Kalau kita meletakkan Quran ini setaraf dengan buku-buku yang lain, buku-buku pengajian yang lain, maka kita telah merendahkan Al-Quran ini. Jadi Al-Quran tak boleh kita samakan dengan ilmu-ilmu yang lain. Bab pada menyatakan hamil Quran dan pahalanya. Kalau disebut sebagai hamil Quran, iaitu orang yang membawa Al-Quran. Orang yang membawa Al-Quran tu boleh kita katakan sebagai orang yang sentiasa membaca Al-Quran, orang yang menghafaz Al-Quran. Maka kita katakan dia sebagai hamil Quran dan pahalanya. Sesungguhnya telah terdahulu beberapa jumlah daripada adab-adab itu pada bab-bab yang sebelum ini. Dan daripada adab-adabnya bahawa adalah ia di dalam keadaan yang paling sempurna dan di dalam sifat-sifat yang paling mulia, dan hendaklah menjauhkan dirinya daripada setiap perkara yang ditegah oleh Al-Quran daripadanya, daripadanya kerana menghormati dan memuliakannya. Jadi bagi hamil Quran antaranya ialah hendaklah kita menjauhkan diri daripada setiap perkara yang ditegah oleh Al-Quran. Apa yang ditegah oleh Al-Quran? Banyak yang ditegah oleh Al-Quran. Meninggalkan perkara-perkara yang mungkar, menundukkan pandangan, menjaga mulut daripada kata-kata yang kotor dan buruk, dan hendaklah memeliharakan dirinya daripada pekerjaan yang hina. Orang yang menghafaz Al-Quran kena jaga, dan hendaklah memuliakan dirinya dan meninggikan atas orang-orang yang takbur dan sombong. Tak boleh kita merasakan rendah diri di hadapan orang yang berbuat maksiat, orang yang kita rasa macam hebat daripada kita lah. Mungkin orang hebat dari sudut hartanya dan sebagainya, kan? Ataupun orang yang sombong, orang yang macam berlagak contohnya lah, begitu kan. Jadi orang macam ni, bila kita berhadapan dengan orang macam ni, tak boleh kita nak merendah diri. Mesti kita menunjukkan izzah kita, kemuliaan kita sebagai orang yang mahfaz Al-Quran. Jangan pula kita rasa lemah, kita rasa malu, segan. Oh, dia hebat lah, dia lagi kemah apa sebagainya. Tak, orang yang menghafaz Quran, dia adalah orang yang paling hebat dan orang yang paling baik. Dan orang-orang yang kasar, yang tidak bertimbang rasa daripada ahli-ahli dunia. Dan hendaklah merendahkan diri terhadap orang-orang yang solihin. Tapi di hadapan orang-orang soleh, bila kita bertemu dengan orang yang soleh, orang yang baik, maka kita merendah diri. Itu ciri orang hamil Quran. Jumpa orang yang kerek-kerek ni, kita bahasa kita kan, orang yang tak baik akhlaknya, kita kena nampak kita ni hebat. Jangan pula kita macam merendah diri, menundukkan pandangan. Tak, biar kita nampak diri kita ni hebat depan orang-orang yang sombong, yang bongkak. Tetapi depan orang-orang yang soleh, kita merendah diri, merendahkan diri terhadap orang-orang yang soleh dan ahli-ahli kebajikan. Jumpa orang yang baik, kita merendah diri. Dan orang-orang miskin, begitu juga orang miskin. Kita jumpa orang miskin,
orang miskin yang baik hati dan sebagainya, kita mengundah diri. Kalau perlu kita bagi menyumbang, kita sumbang. Kalau kita beri doa ke mereka, kita doa ke mereka. Dan hendaklah khusyuk, merendah diri, mempunyai ketenangan hati dan bersopan santun. Ada ketenangan hati dan bersopan santun bagi orang yang hamil Quran. Maka sesungguhnya telah diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawasanya berkata ia, ya ma'syarul qurra irfa'u ru'usakum faqad wadaha lakum at-tariq fastabiqul khairat la takunu iyalan 'alan nas. Wahai golongan qari, wahai golongan orang-orang yang membaca Al-Quran. Ni kita lah, kata Umar Al-Khattab, disampaikan kepada kita yang mendengarnya. Wahai golongan qari'ul Quran, angkatlah kepala kamu semua, angkat kepala, jangan tidur. Ni pesanan daripada Sayyidina Umar. Angkatlah kepala kamu, irfa'u ru'usakum faqad wadaha lakum at-tariq, maka sesungguhnya telah ternyata jalan kepada kamu. Maka berlomba-lombalah kamu akan kepada kebajikan. Bagi orang yang hamil Quran, berlomba-lomba dalam perkara kebajikan. Kita dah hafaz Quran banyak kan, hafaz, baca-baca. Sebab itu kalau kita nak merasai kemanisan Quran ini, selain daripada kita menghafaz, ada masa kita tengok terjemahan. Tengoklah terjemahan tu. Kita akan rasa kemanisannya. Kita akan rasa tertekan bila kita menghafaz Quran. Sebab kita ni duk fikir kerja nak habis. Kalau kita fikir kerja nak habis, kita tertekan bila nak habis. Apa yang kita hafaz tak tahu. Padahal kita hafaz satu benda yang bernilai, kan? Tapi kita rasa macam kosong, habis kosong. Tanya apa tadi? Tak ada apa. Baca ayat tentang neraka pun kita rasa relax je, kan? Dan fikiran kita nak habis, bukan nak menghayati. Sebab itu kadang-kadang kita bila kita baca Quran, hafaz Quran, tengok terjemahan. Ada masa tengok terjemahan, jangan sekadar menghafaz. Ambil masa, tak lama pun, sekejap kan. Orang pun menghafaz kadang-kadang satu muka sehari, satu muka setengah, dua muka, kan? Jadi ambil masa sekejap untuk baca apa yang aku nak hafal. Aku nak hafal apa hari ni? Baca dulu, baru je baca. Oh, kisah tentang kaum Nabi Lut. Oh, kisah, macam ni. Oh, isteri dia. Jadi kita tahu kisah-kisah tentang dalam Al-Quran yang dinyatakan. Baik pengajaran. Jadi bila kita baca tu, kita nampak pengajaran-pengajaran. Jadi kebaikan-kebaikan yang ada tu kita tahu dan kita cuba amalkan. Dan berlomba-lomba dalam kita melakukan kebajikan. Dan janganlah ada kamu bergantung kepada orang-orang lain. La takunu iyalan 'alan nas. Ini pesanan Sayyidina Umar bila kita dah orang yang qari Al-Quran, orang mahfaz Al-Quran, yang membaca Al-Quran, jangan sampai kita bergantung kepada manusia. Bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud dia tu? Maksudnya kita jangan dalam sudut apa segala perkara sekalipun kita meletakkan bahawa nak selesai, yang boleh selesaikan urusan kita ialah manusia. Tak. Sebenarnya yang boleh selesaikan urusan kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ni sebagai perantara saja. Tak boleh kita bergantung kepada manusia. Dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata ia, yang bagi li hamil Quran an ya'rifa bi lailati idzan nas naimun wa bi naharihi idzan nas muftirun wa yahzunnihi wa yahuznihi idzan nas yafrahun wa yubakaihi idzan nas yadhakun wa bi sumtihi idzan nas yakhudun wa yakhushu'ihi idzan nasu yakhtalun. Saya gila bagi orang yang menanggung Al-Quran. Ini orang hafal Quran ni kena tengok balik, kan? Dia memang ada, kalau yang kita dah masuk dunia hafaz Quran ni, dia punya kata dunia kita tak sama. Dunia kita kena berbeza sedikit, lebih daripada orang lain. Apa dia? Sawilah bagi orang yang menanggung Al-Quran bahawa mengetahui ia dengan malamnya ketika manusia sedang tidur.
dan dengan siang ketika manusia berbuka. Maksudnya apa? Dengan malamnya ketika manusia sedang tidur. Mengetahui ia dengan malamnya ketika manusia sedang tidur. Dia pada waktu malam bangun. Senang bangun. Qiyamul Lail. Senang tak? Susah nak bangun Qiyamul Lail ni. Nak bangun Qiyamul Lail bukan senang. Tapi itulah orang yang menanggung Al-Quran. Dalam bahasa ayat ni disebut yang bagi hamil Al-Quran, orang yang menanggung Al-Quran. Awak tanggung Quran tak sekarang? Tanggung tak? Tanggung Quran. Jadi malam kena kuatkan diri untuk bangun. Buat apa? Tahajud, baca Quran, ulang Quran. Itu dia punya, bagi orang yang menanggung Quran. Kena ada suatu disiplin yang kuat. Dan dengan siangnya ketika manusia berbuka. Maksudnya apa? Pada waktu siang puasa. Tu dia punya orang yang menanggung Quran ni. Malam tahajud, siang puasa. Dan dengan kedukaannya ketika manusia sedang bersukaria. Waktu orang sedang bergembira, dia apa? Berduka. Sebut dia. Dan dengan kedukaannya ketika manusia sedang bersuka. Maksud kat sini tidak terlalu gembira dengan kehidupan dunia, tak terlalu berlebihan. Bukan tak boleh, Allah Ustaz takkan tak boleh ketawa, boleh. Maksudnya tidak keterlaluan. Kalau orang biasa yang tak hafaz Quran ni, dia mungkin dia punya gaya hidupnya mungkin tawa apa semua, tengok Maharaja Lawak lah, pelan Megastar apa sama lah kan, tak apa nama tu, berilah tengok cerita-cerita macam tu. Tapi orang hafaz Quran tak boleh, tak boleh melampau dalam bersukaria. Dan dengan menangis ketika manusia sedang bergelak ketawa. Bukan maksudnya kat sini bila kita nampak orang ketawa-ketawa kita nangis. Tak. Nanti orang ni tak betul pula. Maksud kat sini kita tidak keterlaluan. Bila mana kita bergerak ketawa, kita bergurau dan sebagainya, gurau pun kena ada haknya. Tak boleh kita nak gurau dalam keadaan yang melampau-lampau. Dan dengan diamnya ketika manusia sedang berbual-bual, tak banyak cakap, tapi banyak mengulang Quran, mulutnya sentiasa berzikir, sentiasa membaca Al-Quran. Dan dengan khusyuknya ketika manusia sedang bermegah-megah atau berbangga diri, sentiasa merendah diri dalam keadaan orang lain semua mungkin rasa hebat kan, hebat apa dari sudut hartanya kan, tapi kita rendah diri, biarlah orang nampak kita dari sudut luaran nampak macam tak ada apa-apa, tapi di sisi Allah SWT dipandang. Jadi benda ni satu mujahadah yang besar. Orang hafaz Quran bukan senang nak buat ni, tapi kita kena berusaha ke arah tersebut. Daripada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala bahwasanya berkata ia, inna man kana qablakum ra'awul Quran wasaila min rabbihim fakanu yatadabbarunaha bil-laili wa yunafidhunaha bin-nahar. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu, mereka berpendapat Al-Quran itu adalah sebagai risalah-risalah yang datang ia daripada Tuhan mereka. Maka adalah mereka itu memahaminya di waktu malam dan mengamalkannya, mengerjakannya di waktu siang. Ini nampak orang yang dahulu kan, para sahabat kan, tabi'in, semua mereka ini memahami Al-Quran dengan maksud bukan sekadar menghafaz. Memahami Al-Quran bukan dengan maksud menghafaz. Macam hari ni Ustaz tanya, Ustaz suruh terjemahkan ayat ni, memang tak ada yang apa kan. Wah apa dan bolehlah dapat sikit. Ya ayyuhallazina amanu, kena tahu wahai orang beriman. Kalau tidak pun tengok terjemah dulu. Itu penting. Bila hafaz Quran tak belajar bahasa Arab, dia rasa macam bawa kereta tapi tak ada, bukan tak ada tayar lah, tayar pancit. Tahu? Bawa kereta tayarnya tak ada, tayar tak ada, ada rem je. Jalan tak? Boleh jalan tak? Kalau kena gaya boleh jalan, tapi memang habis
Tapi yang penting biasa tak jalan. Jadi nak menghafaz Quran, dia kena faham bahasa Arab tu. Sebab tu penting orang hafaz Quran mesti faham bahasa Arab. Mesti belajar bahasa Arab. Tak boleh tak belajar bahasa Arab. Kalau tak nak faham macam mana? Bahasa Al-Quran tu sendiri dalam bahasa Arab. Dan kita boleh lihat Al-Quran, dalam Al-Quran ni ayat dia berulang-ulang. Kita akan jumpa banyak kali, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, wa iz kan banyak kan. Jadi itu kalimah-kalimah tu kita kena dah faham dah. Paling tidak pun kan, yakfurun, yu'minun, itu apa maksud dia. Itu kalimah-kalimah yang ringkas, kalau boleh kita dah pasak dalam otak kita. Wa idza qila lahum, apa maksud dia? Kan? Wa qala, apa maksudnya? Contoh. Kan? Yatadabbarun, contoh dalam Quran kan. Jadi banyak ayat-ayat kalimah-kalimah yang kita dah boleh angka. Ustaz dulu ada seorang kawan, dia ni rajin. Dia rajin apa? Dia rajin lepas dia hafal je, bukan dia dah hafal. Dia nak hafal ayat tu, nanti dia ambil pensel, dia akan tulis terjemahan dekat kalimah-kalimah tu, kecil-kecil tulis kat ayat kat Quran tu. Penuh Quran dia dengan terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh penyumbang yang menaja minuman Tanwir Koko ini kepada madrasah kami. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Dan jangan lupa untuk membeli minuman ini dan sama-sama kita sebarkan kebaikannya.